pagi dan salam sejahtera semua. Topik kita pada kelas kali ini adalah 4.1.4 pembangunan atau cara. Dalam topik ini kita akan mengetahui tentang 5 fasa dalam pembangunan atau cara. Jom kita lihat 5 fasa tersebut. Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Bab 4 Kod Arahan. 4.1 Kod Arahan. 4.1.4 Pembangunan atau cara. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar seharusnya dapat membangunkan atur cara dengan menganalisis masalah, mereka bentuk atur cara, pengekodan, pengujian dan pepijatan, serta dokumentasi. Dalam pembangunan atur cara, pembangun atur cara sepatutnya melalui 5 fasa supaya boleh membangunkan atur cara yang bermakna. Fasa pertama dalam pembangunan atur cara adalah analisis masalah. Dalam fasa analisis, pengatur cara perlu memikirkan teknik-teknik penyelesaian yang mungkin bagi masalah tersebut. Seterusnya, pengatur cara perlu menemubual pelanggan untuk mengetahui kehendak pelanggan. Dan akhir sekali, pengatur cara perlu menentukan input, proses dan output untuk atur cara yang akan dibangunkan. Fasa reka bentuk program. Dalam fasa reka bentuk atur cara ini, pengatur cara memulakannya dengan menghasilkan pseudocode bagi menyelesaikan masalah. Pseudocode merupakan bahasa yang boleh difahami oleh manusia. Ia merupakan gambaran tentang proses yang bermula dari awal sehingga akhir. Selepas itu, pengatur cara melakarkan carta alir. Carta alir terdiri daripada simbol-simbol piawai yang mempunyai maksud tersendiri dan mewakili pelaksanaan tugas tertentu. Digunakan untuk menunjukkan aliran logik atur cara yang bakal dibangunkan. Seterusnya, perkara yang terakhir dilakukan dalam fasa ini adalah mereka bentuk antaramuka pengguna. Antaramuka pengguna grafik ataupun GUI merupakan paparan yang diperhatikan oleh pengguna semasa menggunakan atur cara yang telah dibangunkan. Oleh itu, antaramuka perlulah mesra pengguna, yakni pengguna senang untuk menggunakan paparan tersebut tanpa memerlukan arahan yang panjang. Demikianlah 3 perkara yang pengatur cara perlu lakukan dalam fasa reka bentuk program ini. Fasa ketiga, pengekodan. Dalam fasa pengekodan ini, pengatur cara akan menukarkan pseudocode yang telah dihasilkan tadi kepada kod arahan yang boleh difahami oleh komputer dengan menggunakan bahasa pengatur caraan. Contohnya, bahasa pengatur caraan Visual Basic, Java, Visual C++, dan sebagainya. Fasa keempat, pengujian dan pepijatan. Pada fasa pengujian dan pepijatan ini, pengatur cara akan menguji atur cara yang telah ditulis untuk mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara.
Terdapat 3 jenis ralat dalam atur cara, yaitu ralat sinteks, ralat pasalarian, dan ralat logik. Oleh itu, pengatur cara memastikan ketiga-tiga ralat ini tidak wujud dalam atur cara yang sedang dibangunkan, supaya komputer memaparkan output yang betul dipaparkan seperti yang dikehendaki oleh pelanggan dan telah berjaya menyelesaikan masalah pada fasa pertama tadi. Fasa kelima, dokumentasi. Dalam fasa dokumentasi ini, pengatur cara akan menyediakan 2 jenis dokumentasi, yaitu dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Dokumentasi dalaman biasanya disediakan untuk kegunaan pengatur cara lain atau pihak pelanggan bagi memudahkan penyelenggaraan atur cara atau sistem. Pengatur cara menggunakan komen dalam bahasa pengatur caraan bagi memudahkan pengatur cara. Berikut merupakan contoh-contoh penulisan komen dalam bahasa pengatur caraan. Dokumentasi luaran disediakan kepada pengguna akhir yang menggunakan atur cara tersebut. Dokumentasi luaran menerangkan cara-cara menggunakan atur cara ataupun lebih dikenali sebagai manual pengguna. Oke, demikianlah topik berkenaan pembangunan atur cara yang melibatkan 5 fasa utama. Jadi kita akan belajar lebih lanjut tentang topik tersebut satu persatu dalam kelas seterusnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk mengetahui lebih lanjut. Bye.